Hai semua, selamat datang ke kelas Bahasa Melayu untuk tahun 1. Hari ini kita akan belajar satu topik baru. We will learn a new topic for today, that is tanda baca. We read together. 1, 2, 3. Tanda baca. Baiklah, apa itu tanda baca? Tanda baca ialah punctuation. Okey. Ada beberapa tanda baca yang kita akan pelajari. Yang pertama ialah huruf besar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Huruf besar. What is huruf besar? Apa itu huruf besar? Huruf besar ialah capital letter. Okey. Kita gunakan huruf besar untuk kata nama khas. Apa itu kata nama khas? Baiklah, kata nama khas terdiri daripada 5 kategori atau 5 kumpulan. Yang pertama, nama orang. Nama orang, people's name. Nama haiwan. Nama haiwan. Apa itu nama haiwan? Haiwan means animal. So, nama haiwan ialah animal's name. Seterusnya, yang ketiga, nama tempat. Nama tempat. Nama tempat is name of place. Okay, nama sesuatu tempat. Contohnya, Taman Fuji. Seterusnya, nama benda. Nama benda. Benda means a thing. Satu benda or an object. Nama benda, contohnya Panasonic. Seterusnya kita lihat contoh-contoh kata yang menggunakan huruf besar. Nama orang, Cikgu Hendra. Lihat huruf C dan huruf H untuk nama orang harus digunakan dengan huruf besar. Kita harus gunakan huruf besar. Amori Marcelino. Amori Marcelino. Huruf E dan huruf M pada nama Amori Marcelino harus kita gunakan dengan huruf besar. Seterusnya kita lihat nama tempat, place. Sekolah Antarabangsa Keris. Sekolah Antarabangsa Keris. Lihat huruf S, E, dan C. Ketiga-tiga huruf ini menggunakan huruf besar. Ingat, nama tempat kita harus gunakan huruf besar. Contoh seterusnya, Hospital Tawau. Hospital Tawau. Huruf H dan huruf T harus digunakan dengan huruf besar. Harus ditulis dengan huruf besar. Kerana ia ialah nama tempat. Kita pergi contoh seterusnya, nama haiwan. Nama haiwan is name of animals. Okay? Kalau kamu ada haiwan, kucing, anjing, burung dan sebagainya, kamu akan berikan nama pada haiwan peliharaan kamu. You will give names to your pets. Okay? For example, si tompok. Si tompok. Si tompok ialah
nama seekor kucing. Kucing yang memiliki tompok pada badannya. Dots on the body. Okay, so I call my cat si tompok. Sang kancil. Sang kancil. Huruf S dan huruf K saya tulis dengan huruf besar because it's a name of a mouse deer. Nama benda. Nama benda. Stabilo. Stabilo. Stabilo ialah jenama pensel. Okey, pensel ataupun pen yang mempunyai nama stabilo. Berita harian. Berita harian. Berita harian ialah nama surat khabar. Name of newspaper. Okey. Lihat. Kita juga gunakan huruf besar. We use huruf besar, capital letter, pada permulaan ayat. What is permulaan ayat? Kita baca ayat berikut. Tarian sewang sungguh menarik. Sekali lagi, once again. Tarian sewang sungguh menarik. Huruf T kita harus gunakan. Kita harus tulis dengan huruf besar kerana ia adalah permulaan ayat. Huruf T ditulis dengan huruf besar because you want to start a sentence. So we should write in big letter, capital letter. Next one. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Baju penari Zapin itu sangat cantik. Once again. Baju penari Zapin itu sangat cantik. B harus ditulis dengan huruf besar kerana huruf B terletak pada permulaan ayat. Permulaan ayat. So, you must remember when you start to write a sentence, you should write in capital letter. Okay? Huruf kecil. Yang pertama tadi tanda baca adalah huruf besar. Yang kedua ialah huruf kecil. Apa itu huruf kecil? Small letter. Kita guna huruf kecil, use huruf kecil untuk kata nama am. Kata nama am ialah orang, haiwan, tempat, benda. Okey, orang, people, haiwan ialah animal, tempat, place, benda, things. Now, we look some example. Orang, guru, guru, guru ialah teacher. Okay, kalau tiada nama cikgu tersebut, okay, tiada nama guru tersebut seperti Cikgu Hendra, kita akan tulis dengan huruf kecil. Kecuali, except when you want to start in the first sentence. Okay. Second example. Murid. Murid. Murid is a student. Contoh seterusnya. Tempat. Place. Sekolah. Sekolah. What is sekolah? Yes, sekolah is school. Lihat, sekolah tiada nama selepasnya. Hanya sekolah. Jadi, kita akan tulis dengan huruf kecil. Kalau, if
I want to write sekolah antarabangsa Keris, so I should write in capital letter S A N C. Sekolah antarabangsa Keris. Hospital. Hospital. Hospital harus ditulis dengan huruf kecil. Because tiada nama, there is no hospital name. Okay. Just now, tadi cikgu tunjukkan contoh hospital Tawau. Jadi, hospital Tawau harus ditulis dengan huruf besar. Tetapi, dalam huruf kecil, tiada nama Tawau di sini. Okay. Haiwan. Haiwan is an animal. Kucing. Kucing ditulis dengan huruf kecil. Ayam. Ayam juga ditulis dengan huruf kecil. Next one. Benda. Benda. Benda means a things. Pensel. Pensel. Surat kabar. Surat kabar. Lihat. Huruf kecil kita tulis pada pertengahan ayat. Means in the middle, not at the front. Okay. Tarian Sewang sungguh menarik. Kecuali huruf T, kita akan tulis semua huruf dengan huruf kecil. Okay. All the words, okay, we will write in small letter. Baju penari Zapin itu sangat cantik. Ingat, huruf besar hanya pada permulaan, only at the beginning for big letter, and all the words after the big letter you should write in small letter. Okay, jangan pula tiba-tiba di sini huruf R huruf besar. Okay, itu salah. Okay, pertama tadi huruf besar, yang kedua huruf kecil. Dan tanda baca ketiga yang kita akan pelajari ialah tanda koma. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Koma. Koma. Ini ialah tanda koma. Apa fungsi tanda koma? Kita baca sama-sama. We read together. 1, 2, 3. Memisahkan benda yang sama jenis. Once again. Memisahkan benda yang sama jenis. Means you want to split. Memisahkan. Pisah. Split. Okay. Benda-benda, the things in the same type. Okay. Things in the same type. For example, contoh. Tak semestinya things, okay? Orang pun boleh kita gunakan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Natalie, Marbella, dan Shannon menari di atas pentas. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Natalie, Marbella, dan Shannon menari di atas pentas. So, we want to split Natalie, Marbella, and Shannon. We use comma, right? If not, if there is no comma, Natalie, Marbella, dan Shannon means only 2 person here. Natalie, Marbella, and Shannon. Okay, actually in the sentence we have 3 persons. That is Natalie,
Marbella and Shannon. Kalau kamu hilangkan tanda koma ini, means Natalie Marbella is a person. Natalie Marbella is a name. Okay, a person name. So we should put Natalie, Marbella, dan Shannon. Okay. Next one. See tanda koma di situ. Yang keempat, tanda noktah. Once again, kita baca noktah. Okay, full stop. Noktah is a full stop. We will use full stop. Kita gunakan tanda noktah pada akhir ayat. Pada akhir ayat. Tarian Sewang sungguh menarik, full stop. Okay, you must remember to put full stop. Mesti ingat untuk tulis tanda noktah. Baju penari Zapin itu sangat cantik, noktah. Okay, selalunya murid-murid akan lupa, forget to put full stop untuk letakkan tanda noktah dan itu salah. Okey. Seterusnya tanda baca iaitu tanda tanya. Tanda tanya. Question mark. Okey, we use question mark, kita gunakan tanda tanya pada ayat tanya. Pada ayat tanya. A question. Okey. Kita lihat. Siapakah nama awak? Siapakah nama awak? Tanda tanya. Okay, don't forget to put question mark. Apakah nama alat muzik itu? Tanda tanya. Okay, kalau kamu tak letak tanda tanya, salah. It is wrong. Okay, mesti letakkan tanda tanya. Seterusnya, tanda seru. Tanda seru. Exclamation mark. Kita guna untuk ayat seru. Contoh. Wah, merdunya suara awak. Tanda seru. Aduh, sakit perut aku. Kita letak tanda seru. Okey. Ini wah dan aduh ialah kata seru. Kalau kamu terlihat kata seru pada ayat, kamu hendaklah letakkan tanda seru pada akhir ayat tersebut. Seterusnya, tanda sempang. Tanda sempang. A dash. Kita guna untuk kata ganda. Contoh, murid-murid. Mesti ada tanda sempang di tengah-tengah dia. Gula-gula. Biri-biri. Ini ialah kata ganda. Apabila kamu gandakan perkataan tersebut, you double the word. Alright, murid-murid. So you should put tanda sempang di tengah-tengahnya. Kalau tidak, ayat perkataan kamu akan salah. Jadi, kita sudah pelajari beberapa tanda baca. Cuba lihat latihan ini dan buat. Okey, kamu boleh pause video ini dan tulis ke dalam buku latihan kamu. Baiklah, latihan yang kedua. Betulkan kesalahan tanda baca dalam pernyataan di bawah. Kamu boleh lihat pada buku aktiviti tahun 1, muka surat 44. You can open your activity book
page 44. Okay, this is question number 1. Puan Sunita memakai sari semasa hari Deepavali. Dia dan keluarganya pergi ke kuil. Jadi, ada beberapa kesalahan tanda baca di dalam ayat ini. Kamu boleh cuba untuk buat, pauskan video ini. Okey, ini dia jawapan untuk soalan ini. P seharusnya ditulis dengan huruf besar kerana pada permulaan ayat you should write in the big letter because it's the beginning of the sentence and it is a name of Puan Sunita. Memakai sari, sari you should put in small letter. Semasa hari Deepavali, Deepavali ialah nama perayaan. Jadi harus ditulis dengan huruf besar. Ini bukan ayat tanya. Jadi kita perlu tulis tanda nokta. We should write full stop. It's not a question. And then after full stop, you should use big letter. Dia dan keluarganya pergi. Pergi harus ditulis dengan huruf kecil dan tanda noktah di sini harus dipadam atau dihilangkan. Ke kuil. K harus ditulis dengan huruf kecil dan pada akhir ayat, at the end of your sentence, you should put full stop. Anda harus letakkan tanda nokta. Dapat? Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Murid-murid melawat ke kilang batik. Mereka membuat corak di atas sapu tangan. Okey, pauskan video ini dan cuba jawab. Kita lihat jawapan dia. Murid, murid. Apabila kamu lihat kata ganda, double word, you should put tanda sempang, a dash. Seperti ini. Melawat ke kilang batik. Batik harus huruf kecil. Dan letakkan tanda noktah. Bukan tanda seru. Not an exclamation mark. You should put full stop. Okay. Mereka membuat corak. Corak, it's not a name. Okay, it's just a noun. Corak, jadi tulis dengan huruf kecil. You should write in small letter. Di atas sapu, huruf kecil, tangan, huruf kecil, dan letakkan tanda nokta. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Next question. Tukang kayu itu mengukir kayu di rumah Encik Zarul. Ukiran kayu itu sangat cantik. Pauskan video ini dan cuba jawab. Huruf besar pada permulaan ayat betul, tetapi kayu kita harus tulis dengan huruf kecil. Seterusnya perkataan encik harus ditulis dengan huruf besar kerana ada nama orang di belakang dia, Zarul. Jadi, encik harus ditulis dengan huruf besar. Koma, you should change with full stop. Ukiran kayu itu sangat cantik, harus ditulis dengan huruf kecil. Dan tukarkan tanda tanya kepada tanda nokta. Tugasan murid-murid ialah siapkan tugasan dalam buku aktiviti tahun 1, muka surat 44. You should finish all the exercise in page 44. Muat turun lembaran kerja daripada Google Classroom dan jawab semua soalan. Murid juga boleh menyiapkan tugasan tersebut melalui Google Docs. Okay, you need to download your worksheet from Google Classroom or you can answer from Google Classroom. Gambar dan hantarkan tugasan yang sudah siap, your work,
Okay, into Google Classroom. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya.